Sekarang kita tengok eksperimen 1.3, iaitu kita nak lihat untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik, iaitu kita guna dalam makmal nanti ialah penicillin terhadap pertumbuhan bakteria. Bakteria yang kita gunakan ialah Bacillus species. Bacillus species yang semalam kita dah perkenalkan Bacillus yang berbentuk root. Pandai. Seterusnya, apa tujuan eksperimen ini? Untuk mengkaji kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Dalam tujuan ini kita boleh kenal pasti dah. Dalam tujuan kita boleh kenal pasti sama ada di mana MV, di mana RV. So itu adalah konsep ataupun cara-cara teknik untuk menulis tujuan eksperimen untuk mengkaji. Ini adalah MV, iaitu kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Pertumbuhan bakteria ini dikatakan sebagai RV. So yang ni dikatakan MV, pemboleh ubah dimanipulasikan. Yang sebelah ini adalah pemboleh ubah bergerak balas ataupun responding variable. Next, penyataan masalah. Apakah kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria? Ulang balik, dia menggunakan teknik yang sama, iaitu mesti ada MV dan RV. Itu teknik untuk menulis penyataan masalah dan berakhir dengan tanda soal. Mulakan dengan kata tanya soal juga. So hipotesis, semakin tinggi kepekatan antibiotik, sebab kepekatan antibiotik dia ada nilai. Jadi kita boleh guna dengan hipotesis jenis semakin rendah pertumbuhan bakteria. Maka bila kita tambah kepekatan antibiotik, maka pertumbuhan bakteria itu makin rendah. Jadi makin berkurang lah. Tak ada lagi pertumbuhan yang tumbuh. So ini dikatakan sebagai hipotesis. So ini adalah MV dan belakang ni adalah RV. So ingat, kalau untuk soalan eksperimen kita kenal pasti dahulu yang dikatakan sebagai MV dan juga RV. Dan setiap, nampak tak, teknik setiap jawapan mesti ada MV dan RV, bukan main taram je. Next, pemboleh ubah dimanipulasikan. So dimanipulasikan ialah kepekatan antibiotik ataupun kepekatan penicillin yang kita nak guna nanti. Next, bergerak balas yang boleh diukur atau apa pemerhatian kita, iaitu diameter kawasan jenis ataupun keluasan kawasan jenis yang boleh diukur lah. Kita buat parameter nanti. Yang terhasil. Jenis dimalarkan ialah jenis bakteria. Kita guna bakteria yang dinamakan sebagai Bacillus, ataupun kita boleh guna faktor-faktor pertumbuhan mikroorganisma yang lain. Sebagai contoh, suhu. Boleh tulis ini suhu optimum, lagi nilai pH, di mana faktor-faktor bagi pertumbuhan bakteria. Next, larutan kultur bakteria. Bahan baradas, larutan kultur bakteria, agar-agar nutrien, 4 ceper, kertas turas berdiameter 6 mm, larutan penicillin. So ini yang dikatakan sebagai antibiotik dengan kepekatan yang berbeza, iaitu 10%, 20% dan 30%. Ataupun ceper kertas turas yang berdiameter 6 mm juga, dan 3 ceper penicillin yang berkepekatan yang berlainan seperti 10, 20, 30 unit penicillin. Air suling sebab kita nak menyediakan nilai pH yang 7 tadi, pen penanda untuk kita ukur, dan last sekali pita sulfat. Bila kita guna piring Petri mesti ada pita sulfan sebab kita nak tutup dia dan terbalikkan. Pichagari, forceps, kertas grid, loop, sinar. Kita nak tengok diameter, keluasan nanti. Next, rajah 1 menunjukkan susunan radas eksperimen tersebut. So kita ada ceper turas, kertas turas yang direndam dalam larutan penicillin 10%. Ada yang dilarut dalam 20%. Ada yang dilarutkan dalam yang direndam dalam
penicillin 30% bermaksud kita ada kepekatan yang berbeza. Yang ni kepekatan paling tinggi, yang ni kepekatan paling rendah. So dalam bioimpedmetri sendiri kita dah masukkan agar-agar nutrien, termasuk sekali kita letakkan culture bakteria, dan juga kita rendamkan satu ceper ketaturas hanya dalam isolin sebagai kawalan eksperimen kita. Maksud kita nak tengok pertumbuhan bakteria. Next, yang isolin kita sebagaimana tahu dia dah sesuai untuk pertumbuhan bakteria. Next, tuangkan satu sel padu, yang ni 3 kat atas. Lautan kultur bakteria ke atas agar-agar nutrien serial yang di dalam piring petri. Kemudian menggunakan forceps tray untuk meletakkan ceper ketaturas yang direndam dalam isolin dan lautan penicillin dengan kepekatan yang berbeza, iaitu 10%, 20% dan 30% ke atas agar-agar nutrien dan kultur bakteria tadi di dalam piring petri seperti rajah satu. Tutup piring petri dengan pita selofan dan terbalikkan. So bila piring petri memang kita terbalikkan supaya untuk apa? Untuk mengelakkan wap air jatuh ke atas agar-agar nutrien. Good. Kemudian kita simpan dalam almari yang gelap. Sebab apa yang gelap? Sebab pertumbuhan bakteria amat sesuai dalam keadaan yang gelap. Selepas 3 hari, keluarkan piring petri dari almari tersebut. Kemudian kita perhatikan kawasan jernih yang mengelilingi setiap ceper ketaturas. Kemudian kita lakarkan pemerhatian ke atas kertas grip dan kemudian kita ukur. So agak-agak yang mana akan menghasilkan luas kawasan yang jernih? Semestinya ialah kepekatan yang sangat tinggi. Yang ni menghasilkan keluasan yang sangat tinggi. So hasil dapatan kita akan buat di dalam makmal ketika bersemuka nanti. So kena faham konsep apabila ada ceper ketaturas yang ada antibiotik yang kepekatan yang tinggi, ini konsep, maka kawasan jernih yang sekitar ceper ketaturas adalah semakin luas. Itu adalah konsep di hari ini. Boleh? Sekian untuk eksperimen kesan kepekatan antibiotik terhadap kawasan jernih ataupun pertumbuhan bakteria.